Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Atira binti Haranam, nombor metrik BP 231-60539. Saya akan membentangkan berkaitan tugasan 1 bersama ahli kumpulan saya, Siti Nur Fazira Syakila binti Arman, nombor metrik BP 231-10231. Artikel kami bertajuk Promoting Wellbeing and Performance in Remote Team, The Moderating Effect of Supportive Leadership. Kobodiza Entam 2025. Saya akan membentangkan berkaitan pengenalan, metodologi, keputusan dan kesimpulan. Selebihnya, ahli kumpulan saya yang akan membentangkan. So, bagi pengenalan adalah artikel ini menyatakan perkembangan kerja jarak jauh akibat kemajuan teknologi dan pandemik COVID-19 membawa fleksibiliti tetapi juga meningkatkan konflik, salah faham dan tekanan psikologi dalam pasukan. Artikel oleh Kobodiza dan Tam 2025 meneliti konflik pasukan terhadap burnout, komunikasi, kepercayaan dan prestasi kerja, serta menekankan peranan kepimpinan sokongan dalam mengurangkan kesan negatif tersebut. Kajian ini penting kerana memberi pemahaman tentang kepemimpinan dan pengurusan yang berkesan dalam pasukan kerja jarak jauh. Adalah berkaitan metodologi. Yang pertama, reka bentuk penyelidikan artikel. Kajian kuantitatif menggunakan tinjauan rentas, cross-sectional survey dan mengkaji hubungan konflik pasukan, kesejahteraan pekerja, kepercayaan dan komunikasi, kepimpinan sokongan serta prestasi kerja dalam kerja jarak jauh. Yang kedua adalah berkaitan peserta. Seramai 421 pekerja kerja jarak jauh dan hybrid. Majoriti pekerja dan menetap di Portugal. Selain itu, kebanyakan beralih kepada kerja jarak jauh semasa atau selepas COVID-19. Yang ketiga adalah berkaitan instrumen. Solsidik berstruktur berasaskan kajian terdahulu, menggunakan skala Likert dan mengukur konflik pasukan, burnout, tekanan psikologi, kepercayaan dan komunikasi, kepimpinan sokongan serta prestasi. Adalah berkaitan prosedur kajian. Kajian ini menggunakan soal selidik diedarkan secara dalam talian melalui email dan LinkedIn. Seterusnya, kajian rentas dijalankan untuk memastikan kejelasan item dan soal selidik diterjemahkan ke bahasa Portugis dan disemak semula. Yang kelima adalah analisis data kajian. Data analisis menggunakan Partialitas Square Structural Equation Modeling PLS-SEM dan ujian kebolehpercayaan, kesahan dan bootstrapping dijalankan serta menguji hubungan, pemboleh ubah dan kesan moderasi kepimpinan sokongan. Seterusnya adalah berkaitan keputusan. Yang pertama, dapatan utama kajian. Dapatan kajian menunjukkan bahawa konflik dalam pasukan meningkatkan tahap burnout dan tekanan dalam kalangan ahli. Apabila konflik berada pada tahap yang tinggi, kepercayaan serta komunikasi dalam pasukan turut menurun. Sebaliknya, kepercayaan dan komunikasi yang baik didapati dapat meningkatkan prestasi kerja. Selain itu, kepimpinan yang bersifat menyokong berperanan penting dan mengurangkan kesan negatif konflik terhadap kesejahteraan dan prestasi kumpulan. Bagi yang kedua adalah statistik signifikan. Berdasarkan analisis kajian, konflik didapati mempunyai hubungan yang signifikan dengan beberapa pemboleh ubah utama. Bagi konflik memberi kesan positif yang kuat terhadap burnout, beta sama dengan 0.692 dan tekanan beta sama dengan 0.579 menunjukkan bahawa semakin meningkat konflik, semakin tinggi tahap burnout dan tekanan yang dialami. Sebaliknya, konflik memberi kesan negatif terhadap kepercayaan dan komunikasi, beta sama dengan negatif 0.371, bermaksud peningkatan konflik
akan melemahkan kepercayaan serta komunikasi dalam pasukan. Seterusnya, kepercayaan dan komunikasi didapati mempengaruhi prestasi secara positif. Beta sama dengan 0.456, di mana tahap kepercayaan dan komunikasi yang baik akan meningkat prestasi. Kesemua hubungan ini adalah signifikan pada aras P kurang daripada 0.001. Seterusnya, berkaitan nomor 3 adalah interprestasi kajian menunjukkan konflik melemahkan kesejahteraan dan prestasi, serta kepimpinan sokongan bertindak sebagai pelindung. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurfazira Syakila akan membentangkan tentang perbincangan untuk artikel ini. Jadi yang pertama adalah konflik pasukan dan kesejahteraan. Kajian menunjukkan bahwa konflik pasukan meningkatkan tekanan mental dan keletihan pekerja yang bekerja jarak jauh. Konflik yang berterusan juga menjejaskan kesejahteraan emosi dan mental kumpulan serta mengganggu interaksi sosial dalam pasukan. Ini seterusnya menyukarkan ahli pasukan untuk bekerja sama dengan baik. Yang kedua, implikasi terhadap tingkah laku kumpulan, di mana dari sudut tingkah laku kumpulan, konflik yang berpanjangan menghalang kerjasama dan fungsi kolektif pasukan. Ahli pasukan menjadi kurang bekerja sama secara berkesan dan prestasi pasukan pun menurun. Seterusnya, yang ketiga ialah kepercayaan dan komunikasi, di mana kajian ini menunjukkan konflik menjejaskan kepercayaan dan komunikasi dalam kumpulan. Ahli menjadi lebih defensif dan kurang terbuka, menyebabkan aliran komunikasi dan hubungan interpersonal terganggu. Yang keempat, tekanan psikologi, keletihan dan kohesi, di mana tekanan psikologi dan keletihan menyebabkan ahli pasukan cenderung menarik diri daripada interaksi sosial. Ini melemahkan kohesi kumpulan dan menjejaskan hubungan kerjasama yang menyokong. Seterusnya, yang kelima ialah peranan kepimpinan sokongan, di mana dari segi kesan modernisasi, kepimpinan sokongan berkesan dalam mengurangkan kesan konflik terhadap tekanan psikologi dan keletihan. Ia berfungsi sebagai faktor perlindungan dan membantu mengekalkan kesejahteraan emosi ahli pasukan. Yang keenam ialah had kepimpinan sokongan. Walau bagaimanapun, kepimpinan sokongan saja tidak mencukupi untuk memulihkan kepercayaan dan komunikasi yang telah terjejas. Dinamik kumpulan memerlukan struktur tambahan, piawaian komunikasi, dan mekanisme interaksi yang lebih berkesan. Seterusnya, yang terakhir ialah hipotesis dan sokongan dapatan, di mana hasil kajian menyokong sepenuhnya hipotesis bahawa konflik menyebabkan tekanan dan keletihan. Selain itu, hipotesis bahawa kepercayaan dan komunikasi dipengaruhi oleh tekanan dan keletihan juga disokong. Walau bagaimanapun, hipotesis bahawa berkaitan kepimpinan berfungsi sebagai faktor pemodernisasi tidak disokong sepenuhnya kerana kepimpinan sokongan hanya mengurangkan kesan konflik terhadap tekanan tetapi tidak mencukupi untuk memulihkan komunikasi dan kepercayaan sepenuhnya. Ini menunjukkan bahawa hasil kajian selaras dengan hipotesis dan menekankan betapa pentingnya sokongan tambahan untuk mengurus tingkah laku kumpulan secara keseluruhan. Kesimpulannya, dapatan kajian ini menekankan kepentingan pengurusan konflik, sokongan kepimpinan dan kesejahteraan psikologi dalam membentuk tingkah laku kumpulan yang berkesan dalam pasukan kerja jarak jauh. Seterusnya, kekuatan kajian. Kajian ini mempunyai kekuatan utama di mana ia menumpukan pada pasukan kerja jarak jauh yang semakin biasa dalam persekitaran kerja yang moden. Konflik pasukan, kesejahteraan psikologi, kepercayaan, komunikasi, dan prestasi kerja dikaitkan dengan tingkah laku kumpulan dalam pasukan jarak jauh kajian ini. Metodologi ini menawarkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana interaksi sosial dan dinamik kumpulan terbentuk walaupun tanpa interaksi secara bersemuka. Seterusnya, kajian ini menggunakan saiz sampel yang besar dan pelbagai, meningkatkan kepercayaan keputusan. Selain itu, analisis PLS SEM digunakan untuk memahami hubungan kompleks antara pemboleh ubah.
Satu penemuan penting ialah kepimpinan sokongan dapat mengurangkan kesan negatif konflik terhadap kesejahteraan pekerja. Secara keseluruhannya, kajian ini memberi implikasi praktikal untuk organisasi moden dalam menguruskan pasukan jarak jauh dengan lebih berkesan. Seterusnya, kita lihat kelemahan kajian di mana pertama, kajian hanya menggunakan soal selidik kendiri yang boleh menyebabkan bias kerana responden mungkin memberikan jawapan subjektif, terutamanya berkaitan emosi dan kesejahteraan psikologi, seperti keletihan dan tekanan mental. Selain itu, kajian menggunakan reka bentuk keratan rentas, jadi ia tidak dapat menunjukkan hubungan sebab akibat secara menyeluruh. Kajian juga tidak menilai perubahan tingkah laku kumpulan dan kesejahteraan pekerja dalam jangka masa yang panjang. Seterusnya, cadangan penambahbaikan di mana cadangan kajian lanjutan adalah untuk menjalankan kajian longitudinal supaya perubahan dalam konflik pasukan, kesejahteraan psikologi dan tingkah laku kumpulan dapat dinilai dari masa ke semasa. Ini akan membantu menjelaskan hubungan sebab akibat, terutama bagaimana konflik dan keletihan berkembang dalam pasukan kerja jarak jauh. Selain itu, kaedah pengumpulan data boleh dipelbagaikan. Contohnya, kajian kualitatif seperti temu bual atau perbincangan kumpulan berfokus. Ia boleh menambahkan pemahaman tentang pengalaman sebenar pekerja dan interaksi dalam kumpulan. Gabungan kaedah kualitatif dan kuantitatif juga dapat meningkatkan ketepatan keputusan kajian dan mengurangkan bias responden. Akhir sekali, kajian masa depan boleh menambah elemen lain yang mempengaruhi tingkah laku kumpulan, seperti budaya organisasi, norma kumpulan, dan tahap penggunaan teknologi komunikasi. Dengan cara ini, kita boleh memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh tentang bagaimana struktur organisasi dan persekitaran kerja mempengaruhi prestasi dan kesejahteraan pasukan. Yang terakhir adalah berkaitan kesimpulan. Kesimpulan bagi kajian ini adalah menunjukkan bahawa konflik dalam kerja jarak jauh meningkatkan keletihan dan tekanan psikologi. Seterusnya, menjejaskan komunikasi, kepercayaan dan prestasi kerja. Kepimpinan sokongan membantu mengurangkan kesan negatif konflik terhadap kesejahteraan pekerja, namun tidak mencukupi untuk memulihkan hubungan pasukan sepenuhnya. Oleh itu, pengurusan konflik, sokongan kepimpinan dan kesejahteraan psikologi perlu diberi perhatian bagi memastikan pasukan kerja jarak jauh berfungsi secara berkesan.